Alhamdulillah, terima kasih Puan Hajah Robita Senin dan seluruh ahli-ahli Rumah Ngaji Aman Najmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pengajian kita semuanya diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah, kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kegembiraan kita kedatangan Rabiul Awal ini sempena memperingati kelahiran baginda, maulid baginda, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang saya hormati, hari ini kita nak melihat daripada surah Al-Hajj, daripada ayat yang ke-42 sehinggalah ayat yang ke-55 suratul Hajj. Allah Ta'ala dia menceritakan kepada kita pada juzuk yang ke-17, surah yang ke-22, surah Al-Hajj. Ayat yang ke-42 tu Allah dah mula menceritakan tentang keadaan ataupun kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut wa in yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adun wa Samud wa qaum Ibrahim wa qaum Lut wa ashabu Madyan wa kuzziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kaifa kana nakir. Baik, kisah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam surah ini ataupun ayat 42 sampailah ayat yang ke-44 ini, penentangan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berlakunya penentangan terhadap Nabi. Dan kita lihat Allah Ta'ala sebut wa in yukadzibuka, dan jika mereka itu mendustakan kamu wahai Muhammad. Wa in yukadzibuka, dan jika mereka itu mendustakan kamu wahai Muhammad. Faqad kadzabat qablahum qaum Nuh, maka sesungguhnya telah dinustakan juga kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Wa 'ad wa Samud, kaum 'ad dan kaum Samud. Nabi-nabi lain juga didustakan. Sebab itu kita boleh ambil pelajaran daripada sini bahawa kalau kita cakap benda yang baik sekalipun, belum tentu semua orang suka. Belum tentu semua orang gembira. Ini kita kena ingat ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita bercakap pada anak kita pun tak setuju dengan apa yang kita cakap. Anak kita pun bantah apa yang kita cakap. Suami kita pun bantah dengan apa yang kita cakap. Isteri kita pun bantah. Maka jangan heran kalau kita cakap benda yang benar, orang bantah, orang tak suka, jangan kita heran. Nabi pun orang bantah. Dan kalau kita heran Nabi Muhammad dibantah, ditolak, didustakan, jangan heran Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad juga didustakan. Nabi-Nabi sebelum daripada Rasulullah kita juga didustakan. Umat Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud. Maka tidak heran juga ianya berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang menolak. Dan sampai sekarang ada lagi yang menolak ajaran Nabi Muhammad. Sama ada daripada golongan kafir ataupun golongan munafik. Malah kata Allah, orang yang membaca Quran pun menolak ajaran Nabi SAW. Ini nama dia munafik. Walaupun Quran dia baca. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa mereka itu beriman kepada sebahagian kitab dan kufur kepada sebahagian kitab yang lain. Allah Ta'ala sebut dalam Quran perangai manusia itu, iaitu baca Quran tapi setengah beriman, setengah tak beriman. Kena ayat yang kena pada dia, dia beriman. Kena ayat tu macam tak sesuai pada dia, maka dia pun tolak ayat tu. Bila menolak Al-Quran, samalah macam menolak Nabi. Dan bila dia menolak Nabi, samalah macam dia menolak Quran. Sebab dua-dua ni tak boleh berpisah.
Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang dibacakan oleh Jibril Quran untuk disampaikan pada kita. Bila kita tak percaya pada Nabi, habis. Tak percaya pada Quran pun habis. Tuan-tuan yang saya muliakan. Macam kita ni, orang mengaji ni, tuan-tuan ni orang mengaji. Apa ilmu yang tuan-tuan tolak? Tak ada, insya-Allah, terima semua. Terima semua. Ilmu tajwid lagi terima. Mak Arif, Mak Lin, Mak Jaiz, segala mak dia terima. Kan? Mak terima. Tapi ada benda yang kadang-kadang kita tak boleh terima. Apa dia? Bab pusaka. Orang perempuan dapat sikit, orang lelaki dapat lebih. Kadang terdetik dalam hati, kenapa perempuan sikit, lelaki lebih pada kita dia bunyi kat belakang tu masalah. Kenapa itu dia? Tak ada lah kak, ini hukum Tuhan macam itu. Tak adalah, saja tanya kenapa gitu. Nampak tuan-tuan, dia mula petikai dah soalan dia. Kenapa orang lelaki-lelaki jadi imam kenapa kita tak boleh? Dia mula tanya. Sebab tu hari ni ada gerakan mewujudkan kesamaan di antara lelaki dan perempuan. Orang Islam sendiri, kalau lelaki boleh jadi imam, kenapa kami tak boleh jadi imam? Maka jadilah orang perempuan sekarang nak jadi imam. Jadi Tok Bilal. Subhanallah. Kadang-kadang dia boleh terima kisah-kisah Nabi-Nabi yang terdahulu. Dia boleh kisah. Dia boleh terima pun Nabi Muhammad tu kahwin. Siti Khadijah ala, Sofiyah ala, Aisyah ala, Zainab ala, Ramlah ala, Hafsah ala. Oi, banyaknya isteri Nabi. Tapi bila suami dia nak kahwin lain, abang nampak parah ni kan, tikam kan. Sudah. Nabi pun masa itulah, suami pun masa itulah nak ikut cakap Nabi. Abang ni nak tiru Nabi ni leha oi. Masa ini awak nak tiru Nabi, yang lain-lain tak nak tiru dah. Nampak tuan-tuan. Sebab itu dalam kehidupan kita, kita akan berhadapan sama ada orang menolak kita yang menyampaikan kebenaran, dan kadang-kadang kita sendiri yang menolak kebenaran itu. Saya ulang balik. Dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang kita sendiri ditolak kebenaran yang kita cuba sampaikan pada orang. Saya dah nasihat ustaz, dia tak nak dengar. Saya nak buat macam mana? Saya dah nasihat dia, dia tak nak dengar. Kadang-kadang jatuh pada diri kita sendiri pula yang menolak nasihat dan menolak kebenaran. Sebab tu Allah Ta'ala test kepada kita. Allah Ta'ala test nak tengok kita ni sabar ke. Allah Ta'ala nak test kita ni, nak tengok kita ni beriman ke. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu ni dibiarkan sahaja hanya bila kamu kata kamu beriman kepada Allah sedangkan kamu belum diuji? Allah akan uji kita. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi-Nabi pun diuji. Kalaulah Nabi diuji, takkan kita tak diuji? Kita juga akan diuji. Cuba tengok ujian-ujian yang sampai kepada Nabi dan Rasul. Ujian itu sampai kepada mereka, kurang ujian-ujian yang sama yang akan sampai dan telah sampai pada kita. Ada ujian daripada anak-anak Nabi Adam dengan kerana anak dia. Nabi Nuh dengan kerana anak dan isteri dia. Belum masuk kerana umat, ni anak dan isteri. Anak dia bantah dia. Sebab tu tuan-tuan tak perlu heran kalau kita ni, anak kita jadi masalah pada kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian. Yang kita ni siang malam solat, kita ni baik sangat.
Kita ni baca Quran, kita ni ya Allah tak tahu nak cakap lah. Nak keluar rumah daripada lengan ni sampai ke ketiak sarung lengan. Subhanallah. Tudung ni punyalah labuh lah. Bawah dagu ni pun ada tudung lagi. Tudung kekek nama dia. Tapi Allah Ta'ala uji anak. Anak tak semayang. Allah Ta'ala uji anak tak tutup aurat. Saya pernah sampai satu rumah orang. Dia ajak saya makan nasi tengah hari di rumah dia. Saya ni jarang sangat nak pergi makan tengah hari rumah orang. Saya segan. Saya malu tapi dah dia berhajat sangat tunggu kat masjid. Suami isteri datanglah ustaz, datanglah nak hajat sangat ustaz datang rumah kami ni. Saya pun tak apalah Tuan Haji, saya ikut je lah. Tengah-tengah nyembang, lalu anak perempuan dia, dengan rambut, pakai pula, teringat lagu Amalina. Sungguh ku tak mampu menahan rindu. Saya pun sekali. Yang mak bapak ni tok lebay. Tapi anak bukan lebay. Saya tengok mak dia berubah muka dia. Bapak dia buat bodoh makan, buat tak nampak. Mak dia lah. Saya tak tegur. Saya tak kata apa, saya diam. Dia suruh makan nasi, saya makan nasi. Lah nak balik tu baru mak dia cakap. Dia kata, ustaz minta maaf lah, tadi anak kami lalu dia. Tak apa. Minta maaf ustaz, yang tu lain sikit. Tak boleh nak kata apa ustaz. Dia payah, kami pun tak tahu lah. Dia tegok macam-macam marah dia macam tu lah ustaz. Kalaulah Nabi Nuh pun tak boleh nak bagi dah hidayah pada anak dia. Setakat makcik, setakat pakcik apa ada. Dia dah nasihat, anak tak mau dengar. Nabi Nuh dah ajak, anak dia tolak. Berapa ramai di kalangan kita yang ada anak cakap, marah, nasihat, tapi anak tak nak dengar. Pengajaran tu ada tak kisahnya pada Nabi dulu-dulu? Ada. Nabi Nuh. Jadi, sebab tu kadang-kadang ujian dia datang pada isteri. Yang suami ni tok imam, suami ni tok lebay. Isteri pula geng membawang. Persatuan makcik bawang. Sudah. Popek. Yang suami ni dia. Suami dia kata, sudah-sudahlah. Jangan duk kata kat orang. Bukannya mengata benda betul. Sibuknya orang tua ni. Dah abang tak bagi cakap, hai orang, tak boleh, berdosa. Bukannya berkata apa dah benda betul. Kita jumpa dengan Tok Lebay ni. Saya pun tak tahu nak nasihat lah isteri saya ni apalah. Kita teringat balik isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut. Nabi laki dia. Dia peduli apa? Suami tak suami. Dia bantah suami dia. Sebab itu kalau berlaku sesuatu kepada kita, ada sandaran untuk kita tengok contoh dia. Ada yang diuji dengan sakit. Allahu Akbar. Ada yang diuji dengan sakit. Nabi Ayyub alaihissalam. Maka bila kita sakit, kita tengok kisah Nabi Ayyub. Lagi teruk daripada kita. Pun Nabi Ayyub masih lagi doa, ya Allah, kalau badan aku nak sakit, kalau kulit aku nak sakit-sakitlah. Tapi tolonglah jangan lidah aku ni. Kalau lidah aku ni pun sakit, macam mana aku nak sebut nama Engkau, ya Allah. Tu dia doa. Kita baru sakit 2 hari. Baru 2 hari sakit lah, punya bising. Nabi Ayyub sakit berapa lama? Kita baru sakit, tak boleh kalih tengkuk. Tak boleh nak kalih tengkuk. Semalam silap bantal ke mak? Tulis dalam Facebook siang malam.
Sakit tengkuk lah. Nabi Ayub sakit lagu mana? Maka apa yang ada pada Nabi-Nabi ni, dia ada contoh untuk kita. Ambil je lah. Nabi Yunus alaihissalam. Umat dia tolak. Dia kecil hati. Dia lari. Telan dia ikan nun. Bila duduk dalam perut ikan nun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia patah balik bila ikan paus lontarkan balik, keluarkan dia balik. Dia patah balik pada umat dia. Dia sampaikan dakwah balik. Dia tak lari daripada dakwah. Setakat jadi ustaz, orang bantah, lari. Setakat jadi penceramah aja, orang tolak, lari. Sabar. Nabi Ayub pun pernah buat, dia patah balik pada umat dia. Dengan semangat yang baru, dengan kekuatan jiwa yang baru, dia dakwah balik sampai Allah puji Nabi Yunus alaihissalam. Sebab tu akak-akak ni adalah orang-orang yang rajin belajar. Bukan setakat kita belajar Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Akak-akak ni orang terbaik. Abang-abang ni orang terbaik. Belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran pada orang lain. Nabi sebut terbaik. Ada tak di kalangan kita yang bila kita ajak datang belajar, datang mengaji, dia tak nak, dia tolak? Ada? Ada Ustaz. Nampak? Ada. Kak Mus menjawab, ada Ustaz. Nampak tu. Tak apa, dia tolak sekali. Nabi Yunus ditolak. Dia patah balik, dia pergi balik berdakwah. Akhirnya beriman mereka. Sebab itu tuan-tuan, kalau mereka menolak kita, membantah kita, itulah cabaran kita. Bagaimana kita nak gunakan hikmah, kebijaksanaan untuk menarik mereka mencintai Al-Quran, mencintai majlis ilmu, mencintai Nabi SAW. Maka ayat yang ke-42 sampailah ayat yang ke-44, Allah Ta'ala sebut bahawa bukan setakat orang menolak Nabi Muhammad, malah kaum-kaum dulu juga menolak Nabi-Nabi yang diutuskan kepada mereka. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha. Kemudian kata Allah, wa bi'rim mu'attalatin wa qasrin mashid. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-45, maka bukan sedikit negeri-negeri yang kami hancurkan dengan sebab kezaliman penduduknya, lalu ranaklah bangunan-bangunannya, dan bukan sedikit pula yang telaga yang telah terbiar, dan juga istana yang telah tersergam, yang telah kosong ditinggalkan. Tuan-tuan yang saya muliakan, dalam ayat ini orang yang membantah Nabi seorang pun tidak menang. Orang yang bantah Nabi-Nabi dulu-dulu, satu orang pun tak menang bila menang lawan dengan Nabi itu. Allah Ta'ala sebut, wa faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha. Berapa banyak negeri yang telah kami binasakan akibat bantah Nabi. Negeri Madian, negeri Sodom, negeri Ghamurah, Allah Ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya. Kalau kita juga bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kita terfikir kita juga boleh dihancurkan oleh Allah? Cuma Nabi Muhammad ni dia baik. Dia minta pada Allah supaya kita ni tak dihancurkan macam umat dulu kala. Allah makbulkan doa Nabi Muhammad. Punya baiknya Nabi Muhammad pada kita. Dia minta supaya kita ni tak kena balak kalau banjir satu dunia macam Nabi Nuh. Dan Allah Ta'ala izinkan Kak Mus. Sebab tu kalau banjir, kalau di Malaysia ni, setempat-setempat je banjir. Kita mohonkan ketenangan, kesabaran kepada sahabat kita di Yan, di Selangor, di Melaka yang Allah Ta'ala
mudah-mudahan kita boleh bantu mereka lagi lah. Dulu saya sewa rumah, banjir ni Allah. Kebetulan rumah saya ni tak banjir. Yang banjir jiran-jiran. Itu yang pelik tu. Rumah saya tak banjir, rumah jiran banjir. Ni kategori wali kat saya ni pun. Dan rumah saya ni tuan-tuan, jadi tempat pusat penempatan mangsa banjir. Tiap-tiap kali banjir datang, mereka akan datang di rumah saya. Bagi makan, bagi bantal, bagi tilam tidur. Yang saya seronoknya masa itu, Dewan Ramai tutup. Datang rumah saya duduk. Depan rumah saya ni air naik. Bila dia surut, nak bersih satu hal, barang rosak satu hal, perabot rosak satu hal, segala elektrik semua rosak. Hanya orang yang pernah menghadapi masalah banjir, dia tahulah macam mana susahnya. Belum masuk ular lagi, lipan lagi, tak tidur lagi, baju-baju ranak, susu anak ranak habis. Tuan-tuan, kita takut bila kita bantah Nabi SAW, kita akan dapat benda-benda ni. Dan hari ni, memanglah kita sayang Nabi, kita buat maulud Nabi, kita macam-macam kita buat. Tapi bila kita diuji, kita tinggalkan Nabi. Kita tinggalkan ajaran Nabi sekarang ni. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan ujian, nak tengok tahap mana iman kamu. Belum ada ujian, semua kata ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi, ikut Nabi. Bila datang ujian, Allah test sakit je. Tinggal habis cara Nabi. Sampai bersalam pun tak ikut cara Nabi dah. Dan kita kata salam cara baru ni lebih baik daripada cara Nabi SAW. Tidakkah tuan-tuan bimbang Allah boleh turunkan balak pada kita? Wa ka'ayyim min qaryatin ahlaknaha. Allah binasakan. Cuba kita tengok cuaca di Malaysia. Hujan. Lepas tu dia datang kemarau. Panas, minggu lepas panas. Yang mana rumah tak zeng, aircon pula tak ada. Tak tahu lah. Seminggu lebih tak hujan. Panas. Tiba-tiba Allah bagi sehari hujan, banjir terus. Allah bagi 2 hari hujan. Turun air. Melimpah ruah masuklah rumah orang. Tuan-tuan tak rasa sesuatu ke? Satu benda yang pelik. Tuan-tuan tak rasa susah hati ke hari ini? Bila kita mempertikaikan sunnah Nabi. Bila Al-Quran kata, madu lebah itu adalah ubat. Habbatus sauda itu adalah ubat, kata Nabi. Dan hari ini ugamawan sendiri mempertikaikan sunnah Nabi dan hadis Nabi tentang madu dan habbatus sauda. Tentang berbekam. Berbekam itu merupakan teknik rawatan yang Nabi ajar. Dan hari ini orang sebut bekam tak bagus. Tuan-tuan tak rasa apa ke hari ini? Balik pada ayat Al-Quran ini. Bila kamu menolak Nabi, kamu tolak satu ajaran Nabi, kamu petikai Nabi. Maknanya, kita mengundang sesuatu bentuk kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemurkaan itu pernah turun kepada umat yang terdahulu. Apa yang jadi pada mereka? Ahlaknaha wa hiya zalimah. Allah Ta'ala turunkan balak memusnahkan mereka akibat perbuatan kezaliman mereka. Zalimah tu maknanya kezaliman. Nabi Muhammad, dia datang membawa keadilan. Dan hari ini kita mempromosikan kezaliman. Kezaliman hari ini dipromosikan secara terang-terangan.
dan kita menyokong kezaliman. Allah Ta'ala jadikan bumi ni untuk kita berjalan. Fasiru fil ard. Berjalanlah di muka bumi. Tapi hari ni kita buat satu benda yang seolah-olah melarang orang berjalan. Menghalang orang. Ini satu bentuk kezaliman atas muka bumi Tuhan. Kita bahaya ni tuan-tuan. Bahaya kita ni. Zalimah. Kita boleh menghalang orang daripada berjalan kalau dia tu penjenayah. Duduk dia dalam penjara. Kamu tak boleh keluar. Tapi kalau yang dihalang itu orang baik, orang yang beriman kepada Allah, ada ayat dalam Quran, hukum orang yang menyakiti orang yang beriman. Maka menyakiti orang yang beriman ini tuan-tuan, nama dia zalim. Allah Ta'ala kata, kami boleh turunkan bala. Kemudian kata Allah lagi, وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. Lalu ranaplah bangunan-bangunan mereka. Habis ranap bangunan. Dan hari ini kita boleh lihat kesan-kesan bangunan-bangunan yang ditinggalkan. Kita boleh tengok mini stadium dia orang yang diruntuhkan, istana yang diruntuhkan, yang tinggal sekarang belanga-belanga, kuali-kuali, tiang-tiang zaman kerajaan dulu-dulu. Subhanallah. Ada yang buat rumah dekat gunung, ada yang buat rumah dekat bukit. Atas bukit gunung buat rumah. Habis Allah hancurkan. Tinggal bangunan dia. Datang zaman kita sekarang, kita iktiraf sebagai perkara-perkara yang ajaib dalam dunia. Piramid, orang jumpa piramid. Di Jepun orang jumpa piramid dalam laut. Maknanya ada kerajaan di situ dulu. Allah tenggelamkan dalam laut. Kita boleh buka kerajaan Rukyu. Macam mana boleh buat kota yang besar dalam laut? Piramid yang hebat. La ilaha illallah. Adakah kita nak hairan bila orang Jepun menemui bangunan-bangunan yang begitu hebat dalam laut? Tak perlu heran. Allah dah sebut dalam ayat ni. Fa akhlaqnaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha. Kami ghanapkan bangunan-bangunan mereka. Wa bi'run mu'attalah. Yang tinggal ialah telaga-telaga mereka. Yang tinggal mereka dengan pergi-pergi mereka, habis tinggal gitu kosong saja. Dan juga wa qasrin masyid, yang ditinggalkan hanya istana-istana yang tersergam, yang telah kosong. Inilah dia tuan-tuan. Zaman dulu kala cukup hebat. Jangan tuan-tuan kata zaman dulu ni orang tak maju. Jangan akak-akak kata zaman dulu ni tak moden. Jangan cakap. Kak Mus, oi. Zaman orang dulu lah canggih Kak Mus. Dia boleh buat bangunan pencakar langit. Dia boleh buat bangunan hebat. Cuba tengok di piramid. Macam-macam lukisan yang ada di piramid. Dalam piramid tu dia tulis macam-macam. Yang gambar yang kita, ini gambar helikopter. Ini gambar kereta kebal. Dah ada dekat dinding piramid. Maknanya adakah benda-benda tu dah wujud zaman dulu? Kemudian Allah musnahkan mereka. Dan kita umat Nabi Muhammad ni pula umat yang kemudian ni datang pula nak membangunkan balik ribuan tahun makan balik masa. Maknanya kalau kita kaji bagaimana kisah Nabi Musa menyuruh Haman membina menara yang tinggi. Dan dalam tempoh yang begitu singkat menara itu boleh dibina. Apa teknologi yang digunakan oleh Firaun untuk membinakan menara yang tinggi? Kononnya dia nak naik ke langit, dia nak cari Tuhan di sana, nak cari Tuhan Nabi Musa. Menunjukkan bahawa teknologi mereka sangat canggih. Tetapi bila mereka menolak nabi-nabi yang dihantar kepada mereka, Allah binasakan mereka.
Dan kita sekarang bersama dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menolak ajaran Nabi Muhammad, apa akan jadi pada kita? Maka Allah Ta'ala sebut, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka pada ayat yang ke-46 Allah Ta'ala sebut kepada kita, afalam yasiru fil ard, maka bukankah adalah lebih baiknya yasiru fil ard, mereka itu berjalan di muka bumi. Allah Ta'ala kata, bukankah lebih baik kalau mereka itu bergembara di atas muka bumi, bermusafir di atas muka bumi dan melihat kesan-kesan yang telah berlaku kepada orang-orang dahulu kala. Saya dah kata pada tuan-tuan tadi, yang suruh kita berjalan ni Allah, yang suruh bermusafir ni Allah, yang suruh kita menggembara di atas muka bumi ni Allah. Allah menyuruh kita menggembara di atas muka bumi. Hari ni tuan-tuan nak pergi mana? Tolong cakap. Nak pergi ke mana? Tak boleh pergi ke mana? Quran kata berjalanlah. Mai zaman kita kata tak boleh. Kan jadi pelik ni tuan-tuan ni. Apa benda sebenar ni yang berlaku ni? Tak nak siasat ke apa benda yang berlaku ni? Tak nak kaji ke betul tak betul benda ni? Kalau Allah sendiri suruh kita berjalan atas muka bumi, mana mungkin Allah Ta'ala menciptakan suatu benda yang menjadikan manusia tak boleh berjalan? Tuan-tuan faham tak maksud saya ni? Cuba ulang balik. Allah Ta'ala kata, berjalanlah kamu di atas muka bumi, kamu tengok kesan-kesan yang telah berlaku di seluruh dunia. Allah suruh berjalan. Allah suruh menggembara. Allah menyuruh kita bermusafir. Tujuannya ialah untuk melihat kebesaran Allah, apa yang telah berlaku kepada orang lain sebelum daripada kita. Tiba-tiba kita mengatakan bahawa Allah mendatangkan suatu yang dengan datangnya benda itu kita tak boleh berjalan. Tidakkah dua perkara ini bercanggah? Allah suruh kita berjalan, dalam masa yang sama Allah datangkan penyakit tak boleh berjalan. Biar betul. Mana ayat ni tak boleh pakai? Mana ayat Quran tak boleh pakai? Mesti ayat Quran boleh pakai. Sebab tu saya berkali-kali saya cakap, tolong siasat balik. Apa benda sebenar ni? Betulkah benda itu datang daripada Allah? Atau benda ini adalah satu bentuk perancangan? Salah ke perkataan saya tu? Sebab saya lihat perkara ini sangat pelik. Bila sesuatu perkara terjadi bercanggah dengan Al-Quran, kena kaji balik benda itu. Al-Quran itu relevan sepanjang zaman. Tiba-tiba ayat Al-Quran kita tak boleh ikut. Allah kata berjalanlah kamu di atas muka bumi. Lihatlah kesan-kesan umat yang terdahulu. Carilah kebesaran-kebesaran Allah. Tengok-tengok berapa tahun manusia tak boleh berjalan. Duduk diam-diam. Ini benda yang luar biasa ni tuan-tuan. Tapi sayang, bila saya cakap macam ni, orang kata saya bukan ahli. Saya bukan ahli. Saya bukan orang yang bidang dia. Okey, ini yang kita rasa takut tu. Raja Wali kata, sejak bila ustaz beriman? Oh, bukan ustazah Raja Wali. Ustaz dia Z di belakang. Ustazah. Nak eja ustaz pun salah, nak tanya iman orang macam mana. Okey? Ejaan pun salah. Mu nak fikir ke orang Raja Wali ni pun satu hal juga. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut kepada kita di dalam Al-Quran ini, berjalanlah, tengok,
bagaimana yang telah berlaku. Maka kata Allah, fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Mereka ini ada hati, tetapi orang ini tidak berfikir. Au azanun yasma'una biha. Mereka ada telinga, tetapi mereka tidak mendengar dengannya. Fa innaha la ta'mal absar. Atau mereka ni ada mata kepala tapi buta. Walakin ta'mal qulub, tetapi buta mata hati. Allati fis sudur, yang buta itulah buta mata hati yang terdapat di dalam dada. Kenapa umat-umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah? Dalam ayat yang ke-46, Allah Ta'ala mengatakan ada 3 sebab kenapa umat yang terdahulu dibinasakan. Pertama, mereka ada hati, tetapi mereka tidak mahu berfikir. Mereka dengar ajakan dan seruan Nabi. Okey. Tapi mereka tak nak fikir apa yang Nabi cakap tu betul ke salah. Okey, betul ke salah. Dia tak nak fikir. Macam zaman kita hari ni, manusia dah tak nak fikir. Langsung tak nak berfikir. Betul ke salah? Kerja manusia sekarang ialah ngikut. Ngikut saja. Allah bagi mata, Allah bagi hati, tak nak fikir. Nabi Muhammad menyuruh kita berfikir. Zaman sekarang, zaman orang dah mula tak nak berfikir. Dan kata Allah, penyakit mereka pada masa itu ialah ada telinga tapi tak nak dengar. Penyakit mereka pada masa itu ialah ada mata tapi buta mata hati. Mata tak buta, mata hati ni jadi buta. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, jangan jadi orang yang telah dibinasakan oleh orang-orang sebelum daripada zaman kita, sebelum daripada umat Nabi Muhammad. Jadi gunakanlah mata hati, gunakanlah telinga kita, gunakanlah mata kita, hati kita untuk berfikir, mendengar, melihat. Maka bila 3 perkara ini berjalan, insya-Allah apa yang diajar oleh Nabi SAW akan meresap masuk dan kita amalkan, dan kita boleh menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lihat pada ayat yang ke-47. Mereka mula mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Dia sampai pula untuk Ada putuk. yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada nak baca komen ni, mana dia tadi ni. Saya tertarik dengan komen dia. Okey. Baik. Apa dia yang berlaku pada Nabi? Wa yasta'jilunaka bil ghada bil azab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanah mimma ta'uddun. Dan mereka meminta kepadamu wahai Muhammad menyegerakan kedatangan azab, sedangkan Allah tidak sama sekali akan memungkiri janjinya. Dan katakanlah kepada mereka, sesungguhnya suatu hari daripada hari azab di sisi Tuhanmu ialah menyamai 1000 tahun daripada apa yang telah kamu hitung. Allah. Tuan-tuan, bila kita dengar ayat ni, Hajah Rabita, takut kita Hajah Rabita. Surah Al-Hajj ayat 47. Nanti Kak Rosma Ahmad tolong cari ayat surah Al-Hajj ayat 47. Allahu Akbar kabira. Dalam ayat ni, orang-orang kafir mencabar Nabi Muhammad.
wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka minta pada Nabi Muhammad, cepatkan, segerakan azab. Kalau betul kamu Nabi, mana azab? Orang kafir ni gila-gila punya minta ni tuan-tuan. Macam-macam mereka minta pada Nabi, nak tunjuk, nak buktikan bahawa Nabi ni adalah Nabi. Minta macam-macam. Ada yang minta bulan terbelah. Ada yang minta pokok jalan, pokok cakap. Kalau betul kau Nabi. Oh, macam-macam mereka minta. Subhanallah. Dan di antara mereka minta pada Nabi Muhammad, ialah kalau betul kau Nabi, segerakan azab pada kami. Duduk di Mekah ni, minta azab. Dan Allah turunkan ayat, selagi mana engkau wahai Muhammad ada di sekeliling mereka, azab takkan turun. Sebab itulah ketika orang-orang Quraisy menolak ajaran Islam, Mekah tak diturunkan bala. Mekah tak ditimpakan azab. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad ada dalam, duduk di situ. Sebab Nabi Muhammad ada. Kalau kita faham daripada ayat itu tuan-tuan, selagi mana kita mengamalkan apa ajaran Nabi, walaupun Nabi dah wafat, insya-Allah Allah Ta'ala pelihara kita daripada azab dan sebagainya. Mereka minta azab dan kata Allah, wala yukhlifallahu wa'dahu. Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau Allah kata azab akan turun, azab akan turun. Tak hari ini, besok. Tak besok, lusa. Tak lusa, tahun depan. Dan kata Allah, ada satu azab yang pasti sampai pada kamu. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Iaitu satu hari di sisi Allah bersamaan 1000 tahun kamu. 1000 tahun kiraan kamu. Itulah azab dalam neraka. Bayangkan Kak Rosmah, sehari di sisi Allah 1000 tahun kita. Macam mana Kak Zawiyah jam hari? Macam mana Kak Zoya Jamari, oi? Allah seksa sehari di sana 1000. Ha? Sehari di sana Kak Zoya, Kak Zawiyah, oi, sehari di sana 1000 tahun kita. Kita nak habiskan sehari ni pun rasa lama benar rasanya. Dah lah duduk seorang, suami tak ada. Sunyi benar lah. Kalau ada suami, boleh buat kawan. Padahal kita ada kawan Facebook, kita ada kawan WhatsApp, kita ada kawan Telegram, kita ada jiran, kita ada televisyen, kita ada rumah ngaji. Tapi kadang-kadang kita rasa sunyi lagi. Bayangkan kita besok di hari kiamat, mana kawan ngaji kita? Tak nampak lah. Mana grup WhatsApp kita punya geng? Mana grup Telegram kita? Mana geng ngaji kita? Mana geng tadarus kita? Mana geng Facebook kita? Tak ada dah. Sekarang ni kalau kita susah, ramai tolong. Kalau kita susah, ramai bantu. Kalau kita susah, ramai bagi nasihat. Tapi di hari kiamat, tak ada siapa boleh bantu. Masuk pula neraka, tak ada tempat sejuk. Allah Ta'ala kata kiraan di sana, di sisi Allah, sehari 1000 tahun kamu di sini. Hai, kita nak habis sejam ceramah ni pun Kak Mus udah lengah tengkok tu Kak Mus. Kak Mus begini tengkok dengarnya pun lengah tengkok tu. Sambil jaga budak Ustaz. Sambil jaga budak udah rasa lengah benar. Cuba tengok Noliza tu, mohon maaf mengundur diri, ada urusan. Tak Ustaz, tak lengur tak. Tak lengur, alhamdulillah kan.
Bayangkan di hari kiamat. Kita hari ni dengar ceramah sejam ni, tak mus kipas angin, pusing atas kepala. Amin. Duk pusing kipas, sejuk je rasa dia. Dalam neraka mana ada sejuk. Sebab tu mudah-mudahan amalan yang kita duk buat, kecintaan kita terhadap Nabi, ikut ajaran Nabi ni menyelamatkan kita. Sebab tu saya kata banyak kali dah, aku ikut Nabi. Sebab yang nak tolong aku Nabi. Aku ikut orang yang ikut Nabi. Ingat, kalau kita ikut siapa-siapa ni, besok di hari kiamat, dia boleh ke bantu kita? Apatah lagi apa yang kita ikut tu bercanggah dengan Quran dan hadis. Mereka pun akan melarikan diri pada kita. Ikutlah Nabi. Itulah jalan yang betul. Tuan-tuan yang saya hormati, wa ka'ayyin min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun thumma akhadhtuha wa ilayyal masir. Dan bukan sedikit negeri yang aku berikan tempoh sedangkan penduduknya melakukan kezaliman, kemudian aku menimpakannya dengan azab, dan ingatlah kepada akulah kamu semua akan dikembalikan. Tuan-tuan yang saya hormati, kadang-kadang kita lihat orang yang buat jahat, orang yang buat zalim, Allah biarkan hidup dia mewah, senang, kaya, sihat. Cuba tengok orang yang bantah Nabi. Tak semayang, sihat. Tak pernah sujud pada Allah, kaya raya. Minum arak tiap-tiap hari. Macam-macam jenama nama arak. Tak ada pula sakit macam kita. Kita ni kan kata arak, cuka pun tak nak makan. Kita tak pernah minum arak nama Timah. Isteri je nama Timah. Sekarang arak pun nama Timah. Tak tahu lepas ni nama apa pula, Rabitah ke mak. Kalau orang Melayu, orang Islam tak bantah, tahulah. Silap-silap je nama whisky besok Kazim pula. Kita takut tuan-tuan. Orang yang buat jahat ni, merompak, menyamun, mencuri, rasuah dan sebagainya, dalam keadaan elok je hidup. Sedangkan yang semayang jadi susah dan sebagainya jadi diuji. Tengok ayat ini, ayat yang ke-49. Allah Ta'ala sebut, memang Allah bagi tempoh. Memang Allah bagi tempoh. Ayat yang ke-48 tu Allah kata memang kami bagi tempoh. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaitu laha wa hiya zalimatun thumma akhadhtuha wa ilayyal masir. Kemudian Allah turunkan kepada mereka balak, dan ingatlah kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha penyayang. Allah bagi tempoh pada kita untuk membetulkan balik keadaan. Allah bagi tempoh kepada kita untuk menjadikan kita ini kembali pada Allah. Jadi kalau kita tak kembali kepada Allah dalam tempoh itu tuan-tuan, kitalah orang yang rugi. Ya. Jadi Allah suruh kita berapa kali. Tuan-tuan ni duk baca Quran ni, akak-akak ni, abang-abang ni duk baca Quran. Berapa kali kita baca ayat wa ilayyal masir. Wa ilayyal masir. Wa ilaina turja'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik pada Allah, balik pada Allah, balik pada Allah. Kembali pada Allah, kembali pada Allah. Dan kadang-kadang kita jumpa dengan satu ayat wa bi'sal masir.
seburuk-buruk tempat kembali ialah neraka. Tempat kembali ni tuan-tuan dua, sama ada syurga ataupun neraka. Itu saja yang tempat kita untuk kembali, dan kita berusahalah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah, petunjuk pada kita. Kita terus kekal dalam hidayah Allah, dalam pemeliharaan Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ni setiap hari baca Quran, setiap hari buat sembahyang duha, setiap hari minta pada Allah. Sebab yang paling kita takut ialah saat-saat kita menghadapi kematian. Sebelum kita mati tu, kita berubah jadi jahat, kemudian mati. Macam mana hidup tuan-tuan? Sembahyang rajin, ceramah pun rajin, tapi bila mati rasa nak tikam nombor ekor. Beli judi online sekarang ni, tengah duk beli judi online tu mati. Allah, kita ni punyalah baik sungguh. Satu hari balik rumah mak cakap sikit, kita terasa, kita pun tengking mak, sudahlah mak, payah balik pun payah, tak balik pun payah. Kalau macam ni tak payah balik pun tak apa. Kita pun start kereta balik KL, accident dekat Nilai. Accident tu sebelumnya baru derhaka dengan mak, tak sampai setengah jam, mati dalam derhaka. Akak-akak ni punya baiklah. Satu hari bergaduh dengan suami. Awak tu memang selama ni awak ada jaga saya ke? Menyesal saya kahwin dengan awak tau. Jantan tak guna. Disebut pula jantan keberet. Oi, keberet pula sebut. Habis keberet, tercekik tulang, mati. Aduh. Sebab tu kita ni takut. Saat kita dijemput oleh Allah tu, saat itulah yang kita buat tak elok. Maka bagaimana caranya kita nak mati dalam husnul khatimah? Mati yang sentiasa baik je ni. Caranya ialah sentiasalah kita berbuat kebaikan. Caranya ialah sentiasalah kita buat kebaikan. Sebab tu ada orang yang sentiasa melafazkan mulut dia. Kejap-kejap subhanallah, kejap-kejap Allahu akbar, kejap-kejap la ilaha illallah, kejap-kejap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah bila berbuat dengan dia tu, Allahu akbar. Iyalah memanglah begitu. Tapi kereta dia pun laju, Allahu akbar. Cantik kereta dia, Allahu akbar. Ada orang di hujung ni, Allahu akbar, Allahu akbar. Last sekali mati, Allahu akbar. Ada orang yang tiap-tiap hari dia bercakap, Allahumma salli ala Muhammad. Memanglah saya pernah pergi dah memancing di tempat tu, banyak ikannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buat ikan pun dia sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Matinya Allahumma salli ala Muhammad. Yang paling baik sekali ialah la ilaha illallah. Kejap-kejap la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia tengok orang naik motor laju, la ilaha illallah. Dia bawa kereta pun la ilaha illallah. Lalu bawah jejambat tu runtuh atas kereta dia. Kalimah terakhir yang dia sebut ialah la ilaha illallah. Allahu akbar. Mati dia dalam keadaan mengucap la ilaha illallah. Baik. Ayat yang terakhir pagi ni, ayat 49. Qul ya ayyuhan nas innama ana lakum nadhirum mubin. Wahai semua manusia, kata Rasulullah. Wahai Muhammad, kata Allah. Katakanlah, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Innama ana lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini
adalah Rasul pemberi peringatan yang menjelaskan keterangan kepada kamu. Itulah Nabi Muhammad. Cuba tengok ayat ni. Cuba Hajah Rabitah tengok ayat ni. Cuba Puan Azlin, Danira baca ayat tu. Al-Hajj ayat 49. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dia tak sebut ya ayyuhalladzina amanu, dia tak sebut. Allah sebut ya ayyuhan nas, qul ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dia tak sebut qul ya ayyuhal insan, wahai insan. Dia tak sebut. Yang dia sebut an-nas. Apa makna an-nas? Manusia. Beriman ke, tak beriman ke, Islam ke, kafir ke, manusia. Dia tak sebut beriman, wahai orang-orang beriman, sebab orang tu dah Islam. Allah tak sebut ya ayyuhal insan, wahai insan. Sebab ulama menafsirkan insan tu ialah orang yang lebih halus jiwanya, lebih bersih hatinya, lebih menerima Islam, menerima ajaran agama, nama dia insan. Sebab tu ayat yang diturunkan di Mekah kebanyakan ayyuhan nas, qul a'udzu birabbin nas, ayat-ayat di Mekah. Tapi bila ada perkataan insan, ayat-ayat insan dia turun di Madinah. Mereka dah lembut hati, dah lunak hati, dah menerima Islam. Maka digunakan perkataan insan. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah tak guna amanu, orang beriman. Allah tak guna perkataan insan. Allah guna perkataan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Nabi yang diutuskan kepada kamu untuk memberikan peringatan yang nyata. Maknanya Nabi Muhammad bukan hanya diutuskan pada orang Islam. Ajaran Nabi Muhammad ni semua manusia. Semua. Jadi jangan kita cakap nah, Nabi Muhammad ni untuk kita je, untuk dia orang tak ada. Jangan cakap macam tu. Ajaran Nabi Muhammad ni hanya sesuai untuk orang Islam je, untuk orang kafir tak sesuai. Kalau Nabi kata arak tu haram, arak tu najis, arak tu kotor, arak tu berbahaya, bukan kata orang Islam saja kalau minum arak jadi bahaya. Orang kafir pun kalau minum arak dia pun jadi bahaya. Jangan kita cakap ni orang kafir tak apa, orang Islam je tak boleh. Oh, jangan cakap. Jangan cakap macam tu. Hak Nabi bawa ni sesuai semua. Sesuai semua. Kalau Nabi melaknat orang jantan, meliwat orang jantan, bukan kata orang Islam je tak boleh buat, orang kafir pun tak boleh buat. Bila Tuhan turunkan balak, penyakit, tak terubat kita penyakit dia. Bila Allah Ta'ala kata, bila Nabi kata, tak boleh buat riba, haram riba. Bukan kata riba tu orang Islam saja tak boleh amalkan. Orang kafir pun kalau amalkan riba, dia akan ditindas. Orang kafir pun kalau buat pinjaman riba, dia pun akan ditindas juga. Kerana riba ini menindas. Sebab tu Nabi Muhammad datang, dia bawa kebaikan pada semua orang. Ajaran yang Nabi Muhammad bawa kepada kita sesuai untuk semua kaum, semua tahun, semua zaman. Baik di Afrika, baik di Arab, baik di India, baik di Bangladesh, baik di Thailand, baik di Malaysia, baik di Hong Kong, baik di China, baik di Taiwan, baik di Jepun, baik di Rusia, baik di Amerika, baik di Kanada, baik di Amerika Selatan, Brazil, Peru, sampailah Australia, New Zealand. Semuanya baik.
Bukan setakat hanya sesuai zaman Nabi, sesuai sampai bila-bila. Dan Nabi Allah Ta'ala bagi jaminan. Fallazina amanu wa amilus solihat. Siapa yang beriman pada Allah, siapa yang melakukan amalan soleh, lahum maghfirah, Allah Ta'ala ampunkan mereka, wa rizqun karim, dan Allah berikan pada mereka rezeki yang mulia. Jadi kita tutup ceramah kita pada pagi ini dengan ayat ni. Ustaz, saya banyak dosa. Saya banyak dosa, Ustaz. Untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa, engkau jadi orang beriman, jadi orang yang melakukan amal soleh, Allah ampunkan dosa-dosa engkau. Tak usahlah kata kita, orang lain jahat, kita pun jahat. Jangan kata orang lain tak betul, kita pun banyak tak betul. Kita duk tunjuk satu pada Hajar Rabitah, 4 lagi main dekat kita. Kita duk kata satu tak betul pada Hajar Saidah, 4 tak betul datang balik pada kita. Kita pun tak betul sama. Kita duk buka aib orang, aib kita pun ada. Sebab tu kita minta ampun pada Allah. Macam mana cara nak minta ampun supaya Allah ampunkan? Jadilah orang beriman. Beriman sungguh dengan Nabi, beriman dengan kitab, beriman dengan qada', beriman dengan hari kiamat, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat. Allah ampun dosa kita. 2, melakukan amal soleh. Allah ampun dosa kita. Tuan-tuan ni setiap hari baca Quran. Setiap hari mata ni tengok Quran. TV tak tengok dah. Baca Quran. Tu nama dia amal soleh. Mudah-mudahan Al-Quran yang akan jadi syafaat pada tuan-tuan di hari kiamat. Yang nak jaga kita daripada siksa kubur. Yang nak pelihara kita daripada fitnah kubur. Yang nak mendatangi kita di hari kiamat sebagai pembawa syafaat ialah Al-Quran. Mudah-mudahan ya kita ni jadi ahli Al-Quran. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Saya duk jumpa banyak orang yang ahli Al-Quran. Mata pejam. Bila saya ziarah dia, mata dia pejam duduk atas katil tapi mulut baca Yasin. Dah nazak. Mulut baca Yasin. Ngong baca Yasin. Diam saja. Satu perempuan, dia ni ustazah. Dia mengajar Quran. Bila dia dah tua, dia duduk mengaji dengan saya pula. Saya kata, Hajah nak mengaji apa dengan saya? Saya tak ada ilmu. Saya kena mengaji dengan ustazah. Dia kata, hidaklah ustaz. Oh, hidaklah. Bila dia sakit, saya pergi ke hospital. Keluarga dia panggil. Dia sendiri baca Yasin. Mata pejam. Habis dengan Yasin. Wa amilus solihat. Yang kedua, kalau kita nak dapat rezeki yang baik, ialah beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala bagi wa rizqun karim. Rezeki anak yang baik, dapat menantu yang baik, dapat jiran yang baik, dapat gaji yang baik, dapat pencen yang baik, dapat ubat yang baik, dapat doktor yang baik, dapat ustazah yang baik, dapat jiran yang baik, dapat rumah yang baik, dapat kereta yang baik. Semua rezeki yang dapat tu semua baik-baik. Inilah dia kebahagiaan. Dapat suami yang baik, dapat anak yang baik. Apa lagi kita nak rezeki tu? Allah Ta'ala kurniakan suami baik, sungguh bimbing kita, pelihara kita. Allah Ta'ala bagi kita menantu ni lah, dia jaga kita lebih daripada anak kita jaga. Kita dapat jiran yang cukup ambil berat, sakit demam kita mengalahkan adik-beradik. Kita minta rezeki yang baik, maka kata Allah, kalau kamu nak dapat rezeki yang baik, jadilah orang yang beriman dan jadilah orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan dengan asbab tuan-tuan mengaji di rumah ngaji Amar Najmi ini, mudah-mudahan asbab
untuk kita beriman dan beramal soleh yang terbaik, dan kita akan dapat keampunan daripada Allah dan Allah bagi rezeki yang baik kepada kita. Saya rasa sekadar itu saja puan-puan, tuan-tuan. Terima kasih pada Puan Hajah Rabita, terima kasih pada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.